Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu, amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, nazim masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir pada malam ini untuk solat maghrib berjemaah di masjid ini. Allah memberikan kepada kita kelapangan waktu, Allah memberikan kepada kita sedikit waktu yang Allah pinjamkan kepada kita. Seterusnya kita dapat duduk sama-sama lepas maghrib ini untuk mendengar tazkirah maghrib, kuliah maghrib pada malam ini. Moga-moga dengan demikian Allah menjadikan hati kita ini semakin tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga dengan kehadiran kita ini kita mendapat keampunan daripada Allah, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hadir ke masjid ini, Allah jadikan hati kita ini merupakan hati yang lembut, hati yang nak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam waktu yang sama kita membenci benda-benda yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Itu kita mohon kepada Allah. Dua perkara yang kalau ada dalam diri kita, insya-Allah mudah kehidupan kita dunia dan juga di akhirat. Kita jadi susah nak buat amalan ini sebab apa? Sebab hati kita ni keras. Hati kita ni dia nak buat benda-benda baik, nak buat benda-benda yang boleh bawa kita masuk syurga Allah. Amal ibadat dia berat aja. Kita tidak ringan. Hati tu, tulang tu tak ringan untuk buat ibadat. Begitu juga benda-benda maksiat ini, kita minta moga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita. Hati kita bila ada benda-benda maksiat tu kan, dia macam benci, tak suka kan. Jadi kalau dapat hati jenis macam itu, insya-Allah mudah kita nak hidup di dunia dan juga di akhirat. Problemnya kita ni, hati kita ni dia nak buat benda-benda baik tu payah, berat kan. Jadi moga-moga dengan kita hadir ni Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Di Balik Tabir Kematian, karya Al-Imam Al-Ghazali, yang mana kitab ini dia membicarakan tentang sakaratul maut, seksa kubur, huru-hara kiamat, padang mahsyar, syurga dan neraka, serta luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karya Di Balik Tabir Kematian ini merupakan salah satu tajuk dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin tu banyak berjilid-jilid, berbelas-belas jilid. Maka bermula daripada bab yang pertama sampailah bab yang terakhir, jilid yang terakhir, maka dikeluarkan satu tajuk. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut Zikrul Maut wa ma ba'dahu. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan Di Balik Tabir Kematian. Zikru al-maut wa ma ba'dahu, mengingati tentang mati, wa ma ba'dahu. Tajuk yang terakhir dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi tebal banyak tu, ambil satu tajuk jadikan satu kitab. Jadi tuan-tuan kalau nak dapatkan kitab ni boleh tengok dekat Shopee, Lazada, harga dalam RM20. Jadi menariknya pendekatan yang dibawa dalam Ihya Ulumuddin ini ialah dia bagaimana dia menceritakan sesuatu itu untuk menghidupkan agama dalam kehidupan kita. Bukan sekadar ilmu, tetapi nak jadikan apa yang disampaikan itu dia cerna dalam kehidupan kita. Kalau macam orang belajar dekat sekolah, orang belajar kat universiti, belajar dapat ilmu untuk jawab periksa, kemudian skor,
4 flat, 3.9, 3.8 kan. So nampak markah tinggi, markah 190. Itu kalau belajar di sekolah, di universiti. Dan itu merupakan penanda aras yang dilihat, yang dibanggakan. Hebat, dapat A semua, A plus semua kan. Situ penanda aras ilmu. Tapi Ihya Ulumuddin ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, dia bukan nak itu. Bukan itu maqasid tujuan dia. Tetapi ilmu yang disampaikan ialah untuk ihya. Ihya maksud dia menghidupkan ulumuddin, ilmu agama tu. Ilmu agama tu bukan sekadar dipelajari, difahami, tetapi dicerna dalam kehidupan, diamal, diikuti, difahami. Itu ihya ulumuddin. Maka bab yang terakhir ini dia mengandungi dua bahagian. Satu bahagian yang pertama, dia membicarakan tentang sebelum kematian, tentang mati, preparation. Kemudian dia ada bahagian yang kedua, dia membicarakan tentang selepas kematian. Dan kuliah kita yang terakhir di sini pada bulan lepas, iaitu pada 21 hari bulan 7 yang lalu, bulan-bulan lepas lah. Kita baru habis bab yang pertama pada muka surat 15. InsyaAllah pada malam ni kita akan masuk bab-bab yang kedua. Bab yang pertama dia membicarakan tentang kematian dan dorongan yang untuk selalu mengingatinya. Al-Imam Al-Ghazali dia mulakan kitab ni, dia bahagikan manusia ni kepada 3 bahagian yang utama. Yang ingat kematian, yang tak berapa ingat, yang tenggelam dalam dunia, dan ada golongan yang paling tinggi yang redha dengan kehendak Allah. Kita dah bahaskan. Kemudian bagaimana pula Imam Al-Ghazali dia nak beri kita faham bagaimana nak menjadikan hati kita ini selalu ingat kematian. Pertama dia kata keutamaan utamanya mengingat kematian dalam semua keadaan waktu. Betapa pentingnya kita mengingat kematian dalam semua keadaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila dah bagi kita faham tentang keutamaan itu, bagaimana nak jadikan hati kita ini saya ingat yang mati. Maksudnya maintain dengan ingat kematian itu supaya kita dapat faedah-faedah di sebalik mengingatinya. Kemudian pada malam ni kita akan masuk tajuk bab yang kedua. Bab yang kedua iaitu keutamaan sedikit angan-angan. Apa keutamaan sikit angan-angan? Dan di bawah tajuk keutamaan sikit angan-angan ni dia ada beberapa tajuk yang kecil. Yang pertama iaitu jangan tenggelam dalam angan-angan. Yang kedua, faktor yang menimbulkan banyaknya angan-angan dan cara mengatasinya. Yang ketiga, tingkatan manusia dalam kaitan dengan angan-angan. Manusia ni ada tingkat-tingkat dia dan kaitan dia dengan angan-angan. Dan yang keempat, segera beramal kebajikan dan peringatan bagi yang menunda-nundanya. So di bawah tajuk betapa pentingnya kita ini supaya jangan banyak angan-angan, ada 4 subtema yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dan kitab ini. Okey, kita masuk muka surat 17 itu. Kata Imam Ghazali, dia kata jangan tenggelam dalam angan-angan. Kita ni sebagai manusia ni hidup kat muka bumi ni tuan-tuan, angan-angan memang banyak. Semua benda kita nak kan. Nak kita ni jadi orang yang paling kaya, kita ni orang paling senang, kita ni orang paling sihat, segala-galanya kita nak kan. Kita berangan-angan nak itu, nak ini dan sebagainya. Itu normal sebagai manusia. Tetapi Imam Ghazali kata jangan tenggelam. Bukan tak boleh angan-angan, tetapi tajuk yang diberi oleh Imam Al-Ghazali ialah jangan tenggelam dalam angan-angan. Boleh kita ada tamanna, mengharapkan sesuatu, nakkan sesuatu, tetapi jangan kita tenggelam. Supaya kita ada angan-angan dan kita hidup dengan angan-angan tu dalam keadaan kita sedar, bukan kita dalam keadaan kita tenggelam. Okey. Imam Al-Ghazali dibawakan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar. Dibawakan dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan, yang mana Nabi bercakap kepada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni dia terkenal sebagai seorang yang
pengis, seorang yang partikular, yang disiplin. Dia berbeza watak dia dengan anak dia yang bernama Abdullah. Abdullah ni dia seorang yang bukan jenis outspoken, yang jenis lembut, yang jenis pendiam, tak banyak cakap. Dan ada riwayat menyebutkan kalau siapa nak tengok orang yang paling baik solat malamnya, tengoklah kepada solat Abdullah bin Umar. Tengok malam kalau dia solat tu, Nabi puji solat Abdullah ni, solat yang penuh khusyuk, tawadhu. Itu kelebihan yang pada Abdullah bin Umar. So hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut kepada Abdullah, apa kata Nabi? Iza asbahata fala tuhiddus nafsak fala tuhiddus nafsaka bil masai wa iza amsaita fala tuhaddis nafsaka bis sabahi wa khuz min sihatika qabla saqamika wa min hayatika qabla mautika fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghadan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebutkan kepada Abdullah. Apa kata Nabi kepada Abdullah? Wahai Abdullah, dia kata, jika kamu sedang berada pada pagi hari, janganlah kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang petang hari nanti. Jika kamu sedang berada pada petang hari, janganlah kamu berbicara pada dirimu sendiri tentang pagi hari besoknya. Jadikanlah hidupmu sebagai modal untuk menghadapi kematianmu, dan jadikanlah sihatmu sebagai modal untuk menghadapi sakitmu. Sesungguhnya kamu, wahai Abdullah, esok sudah tidak tahu siapa namamu. Ini hadis riwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi Nabi SAW satu hari dia memberikan nasihat kepada Abdullah, anak Sina Umar. Dia kata pada Abdullah, wahai Abdullah, apabila kamu ni sedang berada pada waktu pagi, pada waktu pagi kamu tengah hidup, pada waktu pagi dan keadaan sihat yang biasa, dia kata jangan kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang petang hari nanti. Kalau kita ni berada pada pagi, jangan kita meyakini sangat, berangan-angan. Tajuknya angan-angan. Jangan kamu berangan-angan sangat, kamu dengan penuh yakin bahawa confirm belah petang nanti boleh buat begini dapat, kata Nabi. Itu yang pertama. Kemudian wa idza amsayta, dan apabila kamu berada pada waktu petang, kamu nak masuk waktu malam, fala tuhaddis nafsak, jangan kamu berbicara pada diri kamu sendiri tentang pagi besok. Jangan apabila petang tu besok plannya begini dengan penuh yakin, penuh confident, sampai menyebabkan tenggelam. Kerana apa? Kerana Nabi SAW katakan, fa innaka la tadri, wahai Abdullah, kau tak tahu. Dia kata, ya Abdullah masmuka ghadan, siapa nama kamu besok. Kalau petang kamu pergi berangan-angan dengan macam-macam benda yang kamu nak, kamu tak tahu lagi pagi besok tu nama kamu siapa. Adakah nama kamu ialah Abdullah ataupun disebut Allah yarham Abdullah. Kamu tak pasti lagi. Ini peringatan yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar. Seterusnya Imam Al-Ghazali dibawakan, diriwayatkan oleh Ali karamallahu wajhah. Ali karamallahu wajhah ni Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni kita tahulah dia merupakan khalifah yang keempat, sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Nabi kata, ada dua hal yang paling aku takuti menimpa kamu. Ini menimpa Sayyidina Ali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama menuruti nafsu dan banyak angan-angan. Sesungguhnya menuruti nafsu itu dapat menghalangi dari kebenaran, dan banyak angan-angan itu sama dengan mencintai dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan nasihat kepada Ali radhiyallahu anhu. Kita biasa sebut Sayyidina Ali karamallahu wajhah.
ada yang menyebut begitu. Dan Ali radhiyallahu anhu, dia ada label lah. Bila kata radhiyallahu anhu tu golongan para sahabat. Bila dikatakan Ali karamallahu wajah, ada yang mengaitkan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia ni tak pernah sujud kepada berhala, maka disebut dia sebagai Ali karamallahu wajah. Karamallahu wajah tu maksudnya mulianya wajah Sayyidina Ali tu. Maksud muka dia tu, wajah Sayyidina Ali tu tak pernah sujud kepada berhala. Maka datanglah ucapan begitu, karamallahu wajah. Moga-moga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Jadi Nabi menyebutkan kepada Sayyidina Ali, ada dua hal yang paling aku takuti menimpa kamu. Nabi ni dia kenal para sahabat, dia kenal menantu dia kenal, ini sepupu dia, khalifah yang keempat, dan juga menantu dia. Jadi Nabi ni dia kenal kaum kerabat dia kenal. Ali ni bagaimana perangai dia, apa akhlak dia. Dan Nabi ni kalau dia tuju kepada seorang-seorang tu, adalah sedikit sebanyak sifat-sifat tersebut pada sahabat itu. Ada waktu dan ketika Nabi ni bersabda, Nabi berceramah kepada umum semua orang sahabat. Kita tengok semua orang sahabat dengar, semua orang melewatkan, aku dengar Nabi berkata begini kan. Tapi ada waktu ketikanya Nabi SAW, Nabi cakap tu khusus pada seorang-seorang sahabat. Nabi kata pada gini, pada orang ini. Jadi lebih sifatnya khusus. Jadi yang ni, hadis ni Nabi tuju kepada Sayyidina Ali. Dia kata Nabi bersabda, kata Nabi, ada dua hal yang paling aku takuti menimpa kamu. Dua hal yang Nabi takut terkena pada kamu wahai Ali. Dia kata, iaitu satu, menuruti hawa nafsu. Tu yang paling Nabi takut. Biasalah kita ni tuan-tuan, hidup ini nafsu itu dia sentiasa nakkan benda-benda yang seronok aja, benda-benda yang seronok, yang mudah. Dan nafsu itu biasanya dia akan nampak benda-benda yang cantik. Dan ada dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahawa syaitan ini dia akan menghiasi kehidupan kita ni dengan nafsu, dengan benda-benda yang cantik, benda-benda yang seronok, benda-benda yang dekat, yang mana nafsu kita itu dia nak tunduk aja. Dan nafsu kita ini nanti kita akan masuk, kalau bab nafsu, dia kata nafsu tu pun dia ada tingkat-tingkat dia. Inna nafsa la ammaratun bisu. Secara umumnya yang disebutkan nafsu tu dia ada yang disebut sebagai nafsu ammarah, la ammaratun bisu. Dia nak pada benda-benda yang buruk tu, nafsu tu dia cenderung. Dia ada nafsu mutmainnah, nafsu ammarah, ada jenis-jenis dia. Secara umum nafsu tu dia ada kecenderungan untuk benda-benda yang kurang baik, begitu. Yang pertama Nabi sebut, Nabi tak nak kamu jangan menuruti hawa nafsu. So nafsu tu kena kontrol, yang pertama. Dan yang kedua, jangan banyak angan-angan. Tajuk ni jangan tenggelam dalam angan-angan. Satu, ikut hawa nafsu jangan. Kedua, jangan tenggelam dalam angan-angan. Jangan banyak angan-angan, itu plan, yang ni kita plan nak buat itu, nak buat ini, banyak yang kita susun kita nak buat. Tapi benda tu semua sesuatu yang tak pasti kita boleh capai ataupun tidak. Kerana apa? Nabi SAW sebut, sesungguhnya menuruti nafsu itu, kalau nafsu kita tu kita turut, apa dia nak ini, maksiat ni kita turut, nak ini kita follow, nak ini kita ikut sahaja nafsu kita, itu dapat menghalangi dari kebenaran. Bila nafsu itu kita turut, kita dah tak nampak dah yang mana benar, yang mana yang salah. Itu kesan, kata Nabi SAW. Tuan-tuan boleh tengok pada hari ni, orang yang gilakan sesuatu, dia dah menuruti hawa nafsu dia. Kadang-kadang di luar akal kita. Kalau contoh kita tengok orang yang minat kereta lah, orang minat kereta, dia boleh beli kereta berjuta-juta, ratus juta. Kita tengok, macam mana dia beli itu, sedangkan kita beli kereta biasa je kan, tak sampai pun 1,000. Tapi bila dia minat sesuatu itu, sesuatu yang dia minat tu, dia dah sifatnya menurut nafsu dia. Dia bukan berada pada level biasa dah, dia berada pada level menurut hawa nafsu dia. Maka ketika itu kita tengok tindakan yang dia buat tu dah, itu yang dia katakan dapat menghalangi dari kebenaran. Dah tak logik dah keputusan yang dia buat. Tengok, tuan-tuan tengoklah dalam kehidupan kita, apa-apa bentuk yang manusia ni bila dia ada sifat mujawazah,
itu berlebih-lebihan pada sesuatu, dia akan menutup kebenaran. Benda yang benar tu dia tak nampak dah. Sebab apa? Sebab dia menuruti hawa nafsu. Kesannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nafsu tu diturut, maka dia akan rosak. Berlakunya kerosakan, semua disebabkan manusia itu menuruti hawa nafsu. Dalam Quran disebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan dekat muka bumi ni dan juga dekat dalam kawasan laut ni, semua ni adalah kesan daripada bekas tangan manusia. Yang mana manusia ni diikut hawa nafsu dia melampaui. Bila melampaui tu bagaimana? Dia menghalangi dari kebenaran. Benda yang benar tu dia tak nampak dah, jadi dia buat benda yang berlebih-lebihan. Kemudian dikatakan dan banyak angan-angan. Yang kedua, kalau dan banyak angan-angan itu sama dengan mencintai dunia. Bila seorang tu angan-angan dia dah banyak, Imam Al-Ghazali dia berikan makna apabila seseorang tu banyak angan-angan dia, maka sebenarnya dia dah termasuk dalam golongan orang yang mencintai dunia. Dunia ni bukan tak boleh ambil, tapi dunia ni kita kena ambil sekadarnya sahaja. Itu dalam Quran, ada satu ayat yang Allah Taala sebut, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Taala kata, kamu cari, kamu rebut apa yang Allah sediakan untuk kamu di hari akhirat. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, nasibaka minad dunya, jangan kamu sampai terlupa ada bahagian kamu untuk dunia. Yang pertama Allah Taala sebut apa yang perlu kita cari, apa yang perlu kita kejar, kejar, kita cari, kita rebut. Apa dia? Ma'atakallahu darul akhirah, apa yang Allah telah sediakan untuk kita di akhirat. Maksudnya kita ni tuan-tuan, kita ni bukannya penduduk dunia, kita ni asalnya ada penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat tinggal kita dekat syurga sebenarnya. Kita ni bukan penduduk bumi. Nabi Adam asal dia duduk dekat syurga Allah, tapi datang kita dekat bumi ni hanya sebagai satu ujian untuk test kita, test drive, lepas ke tidak ujian ini. Hanya sementara je. Jadi dekat syurga Allah ni Allah Taala dah sediakan untuk kita macam-macam nikmat. Mahligainya, bidadarinya, kehidupannya, keseronokannya, makanannya, segala keindahan syurga, semua itu Allah Taala sediakan untuk kita. Itu yang Allah Taala sebutkan ma'atakallahu darul akhirah, apa yang telah Allah sediakan untuk kamu di akhirat. Itu sebenarnya yang kita kena rebut, yang kita kena cari, yang kita kena bersusah payah dapatkan. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan sampai kita lupa pula sebenarnya ada bahagian kita dekat dunia. Bukan tak boleh pula langsung ambil dunia ni, boleh ambil, tapi sedikit sahaja, sekadarnya. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan sampai kamu lupa ada bahagian kamu dekat dunia. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ini, banyak angan-angan itu sama dengan mencintai dunia. Bila kita ni dah banyak angan-angan, seolah-olah kehidupan kita ini kita nak bina untuk dunia. Tuan-tuan bayanglah, kita ada satu rumah cantik dah, buat besar ke rumah. Ada satu rumah, cari rumah lain, rumah yang kedua pula dapat pula properti, lepas tu rumah yang ketiga, rumah yang keempat, cari pula 5, cari lubang sana, lubang ni, banyak. Tengok rumah sewa dia ada 20-30 pintu. Bukan salah kan? Bukan salah. Tapi dia sibuk kehidupan itu. Sepatutnya yang Allah sebut, kamu kena fikir bagaimana kamu nak sediakan istana-istana dekat syurga Allah. Yang tu kamu kena rebut. Bukan duk sibuk lepas satu rumah tu rumah. Dia pagi, petang, malam duk fikir nak tambah harta dia lagi, nak tambah harta lagi, tambah harta lagi. Untuk dunia. Dia nampak. Dia kumpul, bila dia mati, seorang tu mati, bila dia mati, mungkin banyak lagi harta dunia dia. Kan? Itu yang berlaku bila mati. Isteri pergi saman mak mentua pergi saman cucu saman mak dia, semua berlaku gitu. Sebab apa? Bila mati seorang tu, harta dia terlalu banyak sangat. Bukannya dia didik bagi faham agama dengan bagus, yang mana hidup dunia ni sebenarnya dia hidup, dia prepare untuk akhirat. Kita ni tuan-tuan, contohnya pada sini kita nak pergi
Contoh kita nak pergi duduk dekat Johor. Kita ni duduk kat sini hanya ada sebulan aja lagi. Lepas sebulan kita akan pindah dekat Johor dan kita takkan balik dah duduk ke Meru ni. Cuba bayangkan kesetia alam ni. Kita ni ada sebulan aja. Lepas sebulan kita akan pindah duduk dekat JB, Johor Bahru. Jadi dah masa sebulan ni apa sebenarnya patutnya kita buat? Kita kena fikir. JB tu nak beli rumah kat mana, kereta kat mana, nanti apa benda yang kita nak kerja kat sana, apa benda kita nak buat, apa projek kita kat sana. Dah masa sebulan ni kita fikir, kita nak fikir tak benda kat sini? Benda sini sekadar ialah pergi beli barang, boleh makan, minum. Itu spirit yang Allah Ta'ala nak bagi kita faham, yang kita prepare untuk akhirat. Jangan kita ada masa sebulan ni kita duduk sibuk beli tu, beli ni, semua gini. Tiba masa lepas sebulan kita pindah ke JB. Bila pergi JB kita apa? Terkontang-kanting. Dah sampai JB. Nak duduk mana, rumah tak ada. Allah Ta'ala tak nak kita macam tu. Kita pergi tinggalkan dunia. Dunia ni banyak harta kita. Sedangkan bila kita sampai JB kita tak ada harta di sana. Allah Ta'ala tak nak kita. Itu yang Allah Ta'ala sebut ma'atakallahu daral akhirah. Apa yang Allah sediakan untuk kita dekat akhirat, bukan dekat dunia. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Ada bahagian dunia ni kita kena ambil. Janganlah pula kita lupa langsung kan. Tak ada bahagian dunia ambil. Tapi yang kita kena prepare betul-betul untuk akhirat. Sebab sana kita hidup kekal dan abadi. Kita kena faham proposal kehidupan kita ini, arah tuju hidup kita ni, semua orang yang akan mati. Tak ada orang yang boleh bertahan. Dia kata aku ni tak mati, panjang lagi umur kan. Jangan main tuan-tuan. Dia penuh keyakinan dia rasa dia panjang umur. Tak, Allah Ta'ala nak ambil kejap aja. Lagi 2 minit nak mendarat dekat Subang, jatuh kan. Itu pengajaran yang cukup besar. Kita ni, saya selalu naik kapal terbang. Kita kalau naik, waktu nak naik tu takut kan. Naik tu tengok, dia kata 5 minit lagi nak mendarat. Lega rasa macam nak sampai dah. Tapi 2 minit lagi nak mendarat, dia boleh macam-macam benda boleh berlaku. Dan Allah Ta'ala nak ambil sekelip mata je, habis kan. Jadi kehidupan kita itu Allah Ta'ala telah takdir kan. Janganlah kita salahkan kapal terbang lah, salah itu. Tak, takdir Tuhan itu memang tetap. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak dicepatkan sesaat dan juga tidak dilewatkan satu saat. Itu semua dah takdir, berada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kapal terbang dah berada takdir Allah, yang duduk bawa motor tu pun dah takdir Allah kat situ, yang dalam kereta pun memang takdir Allah dah tiba masanya. Kita perlu terima dengan sebaiknya. Maka apa yang perlu ada bila dah keadaan situ sebenarnya, bila mereka ni dah berada di alam barzakh sana, apa yang dia bawa? Tuan-tuan fikir, apa yang dia bawa sebenarnya? Apa yang dia nak bawa? Dia nak tunjuk depan Allah amal, ibadat dia, apa yang dia bawa sebenarnya? Mungkin dekat dunia ni ada harta, situlah gini-gini, tak guna dah. Tapi apa yang dia bawa, yang tu kita kena fikir. Macam kita nak pergi sini duduk kat JB, kita kena fikir JB besok nak pakai kereta apa, rumah dekat mana, nak beli barang dekat mana, saving kita banyak mana, kita nak duduk kat sana terus. Yang tu kita kena fikir. Yang kita tinggalkan kat setia alam tak guna dah. Kat sini kat sini dah tak ada guna dah. Begitulah kehidupan kita di sana nanti. Maka Nabi SAW jangan banyak angan-angan itu, sama dengan mencintai hidup dunia. Kerana dia kata banyak angan-angan itu sama dengan mencintai hidup dunia. Okey. Kemudian Nabi SAW sebutkan selanjutnya, baginda bersabda lagi, kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintai mahupun yang dibenci. Ini Nabi SAW sabda lagi, dunia ni Allah beri kepada orang yang Allah cinta, orang yang Allah sayang, ataupun orang yang Allah Ta'ala benci, kan? Dua-dua tu Allah Ta'ala bagi. Kepada orang Islam pun Allah Ta'ala bagi, kepada orang kafir pun Allah Ta'ala bagi, kepada orang munafik Allah Ta'ala bagi, orang musyrikin Allah Ta'ala bagi, kepada mana-mana manusia makhluk Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala berikan dunia ni. Yang orang yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala bagi dunia ni. Siapa yang bersungguh cari dunia ni, dia akan dapat dunia. Siapa yang tak bersungguh, dia tak dapat. Tak pula kita katakan dunia ni hanya dapat orang Islam je, ataupun dunia ni orang kafir je. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala berikan kepada semua orang.
orang yang Allah Ta'ala cinta maupun orang yang Allah Ta'ala benci. Kemudian Nabi kata, jika mencintai seseorang hamba, Allah memberinya iman. Jika mencintai seorang hamba, Allah memberinya iman. Orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cinta, Allah Ta'ala kasihi, Allah Ta'ala akan berikan pada diri dia tu iman, kepercayaan. Ingat, sesungguhnya agama itu mempunyai anak-anak, dan dunia juga mempunyai anak-anak. Jadilah kamu termasuk anak-anak agama, dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Ingat, sesungguhnya dunia itu bergerak pergi. Ingat, sesungguhnya akhirat itu bergerak datang. Ingat, sesungguhnya kalian berada pada zaman untuk beramal, bukan pada zaman untuk dihisab. Dan ingat, sesungguhnya kalian hampir tiba pada zaman untuk dihisab yang sudah tidak berlaku lagi amal. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. So ada berapa perkara ni? Ada 5 perkara yang disebut oleh Nabi SAW supaya Nabi minta kita ingat. Asasnya hadis ini Nabi sebut Allah berikan dunia kepada semua orang, orang yang Allah Ta'ala cintai ataupun orang yang Allah Ta'ala benci. Dua golongan Allah Ta'ala berikan kepadanya dunia. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan campakkan, berikan kepada dia iman. Itu beza dia, mana yang beriman dan juga yang kafir. Itu dua pembeza. Kemudian mula daripada yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat, sesungguhnya agama itu mempunyai anak-anaknya, dan dunia juga mempunyai anak-anak. Maksudnya kehidupan kita beragama ni, bila kita nak buat satu perkara itu, dia ada rentetan faedah daripada agama itu. Contoh, tuan-tuan datang nak sembahyang maghrib dekat Masjid Setia Alam. Ini benda agama kita nak buat, kan tuan-tuan? Apa dia yang berlaku? Ini dikatakan yang Nabi sebut, sesungguhnya agama itu mempunyai anak-anak dia. Tuan-tuan nak datang ke masjid ni, apa yang berlaku? Dia akan ada pertalian. Pada rumah dah mandi, bersihkan badan, dah pakai kepiah, pakai jubah, pakai baju Melayu, tutup aurat, pasang niat dah nak sembahyang, datang ke masjid. Datang, parking elok-elok, masuk tu langkah kaki kanan, baca doa, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ada duit sikit dalam poket ulu, masuk tabung, masuk dalam, tengok belum masuk waktu semayang dulu tahiyatul masjid, duduk baca doa, zikir, berdoa, dengar azan doa, lepas azan semayang qabliyah, kemudian semayang maghrib. Lepas semayang maghrib ada zikir, berzikir kepada Allah, kemudian berdoa. Lepas tu semayang sunat ba'diyah, duduk pula ada kuliah maghrib. Sebenarnya tadi niat je untuk apa? Niatnya nak semayang, datang semayang maghrib dekat masjid. Tengok, tapi apa yang berlaku? Berapa banyak daripada semayang maghrib itu kita dapat pahala di samping? Sebenarnya bukannya kita datang pada rumah terus tengok semayang Allah Akbar maghrib, salam, dah kita balik. Tak. Tapi dia akan ada rentetan sebelum dan selepas itu. Itu yang Nabi sebut, sesungguhnya agama itu mempunyai anak-anak dia. Kalau kita ni terlibat dengan benda agama, dengan solat maghrib contoh tadi, maka kita dah ada preparation. Kita ada dapat doa, masuk keberkatan daripada Allah, keampunan dengan sembahyang sunat qabliyah, ba'diyahnya, tahiyatul masjidnya, duduk doa, berzikir. Berapa banyak yang kita dapat. Yang itu semua merupakan anak-anak kepada amal kebaikan yang kita buat. Walaupun sebenarnya niat kita tadi apa? Sembahyang maghrib ya. Orang kata nak sembahyang maghrib kat masjid. Tapi tengok punya masjid tu, kita dengan preparationnya, kita bersedia. Dan kalau dengar tiba-tiba orang mati, Haji tu baru meninggal semalam. Meninggal mana? Lepas sembahyang maghrib, dengar kuliah, duduk habis nyawa. Lain bunyi dia, tuan-tuan. Dengar pun hati sejuk. Allahu Akbar. Kalau aku dapat mati macam tu, kan? Dengar tu. Baru ni ada seorang ustaz dekat Shah Alam meninggal tengah
kuliah subuh kan, bagi takut meninggal. Tuan-tuan cuba bayangkan kita tengah duduk dekat masjid kuliah maghrib, dia Allah ambil nyawa kita. Allah, kita dengar, orang dengar, anak, isteri, rakan tahunan dengar, sejuk hati. Allah Rabbi, mati dalam masjid tengah semayang ke, tengah sujud ke, Allah Rabbi kan. Sebab apa? Dia katakan itu yang dia katakan sebagai apabila agama itu mempunyai anak-anak dia ada rentetan. Nampak tu baik dah. Begitu juga dia kata, dan dunia juga mempunyai anak-anak ni. Yang agama dia ada anak-anak dia, dan juga kalau yang melibatkan dunia juga ada anak-anak dia. Kalau kita cari dunia juga begitu. Kalau tadi kita nak buat amal ibadat, dia ada beranak. Kalau kita cari dunia pun beranak juga. Bukan satu benda boleh senang dunia yang kita nak dapat. Tuan-tuan, contohnya memang dalam hati dah ada angan-angan, aku nak beli kereta yang harga dia 7 series punya kan, harga 500-600 ribu kan. Dah ada plan aku nak beli ini tahun 2024. Sekarang ni boleh 2024 beli terus? Tak. Pada sekarang ni kena plan, kena kerja, dapatkan duit, fikir bagaimana nak tambah duit, fikir lagi apa problem-problem masalah dia kan, nak cari duit, cari tu. Semua tu memerlukan masa dan waktu untuk kita kejar angan-angan kita untuk beli harga kereta yang harga dia 500 ribu. Punya bersusah payah kita hidup dunia ni, cari rezeki sana sini, bisnes itu tak cukup, tambah top up ini, petang tak cukup, malam kerja lagi part time, lepas tu tengah malam, pagi, awal pagi dah keluar dah untuk kejar kenderaan yang harga dia 500 ribu. Tuan-tuan, bila dapat kereta yang harga 500 ribu ataupun 1 juta, ingat senang? Susah. Maintenance dia memang bukan biasa, maintenance dia pun luar biasa. Maintenance standard 1 juta punya, dengan itunya, dengan ini. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Dan dunia juga mempunyai anak-anaknya. Apabila kita kejar dunia ni, dia akan beranak. Masa yang kita habiskan, ruang yang kita habiskan untuk dunia, dia akan bersambung. Okey. Kemudian kata Nabi SAW, jadilah kamu termasuk anak-anak agama. Jadi Nabi nak kita ni jenis orang yang termasuk dalam golongan yang agama tadi. Yang anak-anak agama, kita mencari kehidupan kita ni sesuatu tu ada kaitannya dengan agama, ada kaitannya dengan akhirat. Kalau kita semayang di masjid, maka qabliyah, ba'diyah tu semua tu kita sapu bersih. Dapat pahala-pahala tu semua kita sapu. Kata. Dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia, dan janganlah kita ni menjadi orang yang mengejar dunia, yang angan-angannya tu terlalu banyak dengan dunia. Ingatlah, tu yang pertama. Itu yang kedua. Okey. Kemudian yang ketiga, ingatlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia itu bergerak pergi. Dunia ni sifat dia meninggalkan kita. Dunia itu meninggalkan kita. Umur kita hari ini mungkin 40, 50, 60. Besok sebenarnya dia umur kita bukan makin panjang, umur kita makin pendek. Maksudnya kita makin meninggalkan dunia, kita makin menghampiri akhirat. Itu yang dia kata, ingat sesungguhnya akhirat itu bergerak datang. Hidup kita ini makin lama, umur kita makin pendek. Kesihatan kita daripada sihat, makin lama makin kurang sihat, kan? Kekuatan kita daripada kuat, makin lama makin lemah. So kita dengan dunia ni, kita meninggalkan dunia, kita makin hampir kepada akhirat. Itu kita kena faham. Jadi kalau macam perjalanan kita tu, kita kena prepare yang sebelah sana, bukan prepare yang sebelah sini. Itu yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ingatlah sesungguhnya kalian berada pada zaman untuk beramal. Nabi ingatkan kita hidup dekat bumi ni adalah waktu dan ketika untuk kita beramal. Sebanyak mungkin kita kena buat amalan, amal-amal yang baik. Zaman untuk kita buat amal. Boleh, ini boleh buat pahala. Kita kerja pergi pejabat, buat pahala. Kita tolong orang, buat pahala. Kita pergi masjid, buat pahala. Apa juga kerja yang kita buat, bawa Grab ke, bawa taksi ke,
kerja sapu sampah ke, semua amal yang kita buat tu kita kena jadikan dia sebagai ibadah. Itu yang Nabi sebut, jadikanlah dunia ini sebagai zaman untuk kita beramal. Semua tu kita kena pastikan dia menjadi ibadah, bukan pada zaman untuk dihisap. Dan kita dekat dunia ni bukan waktu untuk kita dihisap. Amal-amal yang kita buat tu bukan untuk dikira berapa nilai, tak, bukan begitu. Tapi ialah waktu untuk kita buat amalan sebanyak mungkin. Kita nak buat 1, 2, 3, buat sebanyak mungkin amal yang boleh kita buat. Tapi bukan zaman untuk dihisap, bukan waktu untuk Allah Ta'ala hisap amalan kita ini. Ini banyak, ini banyak, tidak. Kita buat sebanyak mungkin. Itu yang keempat. Dan yang kelima, kata Nabi SAW, ingat sesungguhnya kalian hampir tiba pada zaman untuk dihisap. Yang mana amal-amal yang kita buat tadi dah cukup banyak, kita akan tinggalkan dunia, kita menghampiri zaman untuk kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal-amal yang kita buat. Maksudnya bila tiba zaman kita mati besok, ketika itu kita dihisap, dah tak perlu nak beramal. Tak ada dah time tu baru rasa macam nak buat sedekah lah, baru puasa nak puasa lah, nak bersembahyang sunat qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Itu bukan masalah. Dah azan. Masuk waktu lah belum? Bagi azan.
Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, ya. Alhamdulillah pada malam ini kita masuk bab yang kedua. Bab yang kedua itu bab apa? Bab yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai keutamaan sedikit angan-angan. Apa dia keutamaan sikit angan-angan? Kita dah baca ada tiga riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama dibawakan hadis daripada Abdullah bin Umar, yang mana Rasulullah mengingatkan Abdullah bin Umar waktu pagi kena macam mana, waktu petang kena macam mana, kena jangan ada angan-angan yang menyebabkan kita tenggelam dalam kehidupan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang Nabi sebut apa dia? Nabi kata jangan kamu turut dua perkara. Apa dia? Hawa nafsu dan juga banyak angan-angan. Hawa nafsu itu bila diturut kita dah tak nampak dah kebenaran. Benar tu tak nampak dah bila turut hawa nafsu. Kemudian kalau banyak angan-angan pula, dia kesan dia apa? Dia akan tenggelam dalam dunia, cinta kepada dunia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata Allah Subhanahu wa taala dunia ini Allah Taala bagi pada semua orang. Orang yang Allah kasih, orang yang Allah Taala benci, Allah Taala bagi semua. Cuma bezanya bagi orang yang Allah Taala kasih, Allah Taala cinta, Allah Taala berikan dia iman. Kemudian dalam hadis ini Nabi sebutkan ada 5 perkara yang Nabi ingatkan kita. Apa dia? Nabi kata agama itu dia ada anak-anak dia ada rentetan dia. Itu saya buat contoh kita pergi masjid tadi. Itu untuk agama. Begitu juga dengan dunia. Kalau kita cari dunia, memang dia ada juga anak-anak dia. Bukan senang untuk kita dapat dunia tu, menghabiskan masa yang banyak, waktu yang banyak, duit yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta supaya kita ini jadi yang sifatnya anak-anak agama. Jangan jadi anak-anak dunia. Yang kedua dunia, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dia akan bergerak pergi, dia akan meninggalkan kita. Yang ketiga, dunia akan meninggalkan kita, sedangkan akhirat itu akan datang menghampiri kita. Umur kita makin pendek. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita ni berada pada zaman untuk beramal. Sekarang ni lah peluang untuk tuan-tuan beramal. Bukan zaman untuk dihisap. Kita tengah membicarakan yang keempat ni tadi. Dunia ni zaman untuk kita buat amal ibadat, bukan ketika untuk kita dihisap. Biasa pagi Jumaat kita baca surah Sajadah. Apa Allah Ta'ala sebut itu dalam surah Sajadah tu? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ketika mana semua kita nanti dihisap di depan Allah, kamu akan tengok, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia pada ketika itu macam mana? Walau tara izil mujrimun, ketika mana kamu lihat orang-orang yang buat dosa ni, nakisu ru'usihim inda rabbihim, tunduk depan ketika itu depan Allah, semua kepala tunduk, tak dia nak buat apa dah, sebab dah berada di akhirat. Nakisu ru'usihim inda rabbihim, nampak dah dosa yang kita buat tu cukup banyak. Kita bukan boleh nak kata pada Allah, ya Allah Tuhanku, yang ni aku tak tahu, ni aku tak tahu, ni aku tak tahu, ni bukan salah aku, ni dia yang salah. Tak ada dah. Zaman akhirat tu tak ada dah. Sebab tangan bercakap, kaki bercakap, mata bercakap, semua bercakap, menjadi saksi. Hanya apa yang kita akan cakap ketika itu? Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah tengok dah azabnya, bagaimana pertimbangannya, mizannya, bagaimana dihisapnya depan Allah. Wasami'na, kami dah dengar ya Allah, semua ni kami dengar. Absarna wasami'na farji'na, apa yang kita minta pada Allah? Ya Allah Tuhanku, pulangkanlah kami ke dunia. Ketika itu depan Allah, masa tu baru kita minta farji'na, ya Allah Tuhanku, pulangkanlah kami ke dunia. Kami nak balik dunia balik. Untuk apa pulang ke dunia? Kita minta nak amal salihah, baru fikir nak buat amal-amal yang salih. Inna muqinun, kami dah
dah yakin. Ketika itu bagi tahu, cakap dengan Allah, kami dah buat amal-amal yang saleh, nak balik dunia. Inna muqinun, kami yakin ya Allah, betul, dah yakin betul ni, dah tengok dah sendiri azab, hisab, timbang, mizan depan Allah. Tapi Allah Ta'ala balikkan kita ke dunia dah? Allah Ta'ala tak balikkan kita ke dunia. Ada satu ayat lain dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala sebut, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahu lakadzibun. Allah Ta'ala kata apa? Kalaulah permintaan kita ni, manusia, ketika mana kita ni dihisap di depan Allah di hari akhirat, ketika mana kita ni Allah Ta'ala timbang banyak dosa, kan, banyak salah kita, maksiat kita buat, pahala tu kurang, timbang sekali dacing tu dosa banyak, kan. Ketika itu Allah Ta'ala kata walau ruddu, kalaulah andai kata Allah Ta'ala perkenankan permohonan kita, balik kalau aku ke dunia nak buat amal yang saleh, kalau Allah Ta'ala perkenankan, apa Allah Ta'ala kata? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu, kalau kami pulangkan kamu semua ke dunia, la'adu limanuhu anhu, kamu akan buat balik benda yang kamu buat di dunia tu. Wa innahu lakazibun, sungguhnya kamu ni semua memang pendusta. Maksud dia apa? Depan Allah tu, bila hari akhirat nanti, benda ketetapan Allah, takdir Allah tu dah berlaku dah, tuan-tuan. Maksudnya kita tengah hidup kat dunia ni, tuan-tuan datang hari ni solat maghrib berjemaah, duduk dengan kuliah, waktu ini memang ni pahala ni. Tak boleh dah kalau besok tiba-tiba nak jadi jahat, minta datang dunia waktu yang sama kita nak buat, nak pergi naik kelab ke kelabu malami ke, tak boleh. Sebab takdir Allah memang dah dekat sini. Begitu juga kalau kita dah akhirat nanti, memang dosa kita banyak, kalau Allah Ta'ala balikkan kita ke dunia, kita tak mahu dah berubah jadi baik, sebab takdir Allah tu telah berlaku. Inilah tuan-tuan, tengah kita ada dekat dunia ni, kita ada peluang. Allah Ta'ala bagi kita otak, bagi kita akal, bagi kita masa untuk kita fikir, buat benda-benda yang baik. Sekarang ni kita gebut peluang itu, kita cuba buat yang terbaik untuk kehidupan kita di akhirat dan juga di dunia. Moga-moga kita mendapat manfaat pada kuliah malam, insya-Allah. Kita sambung kuliah akan datang nanti, kita akan tengok lagi hadis-hadis Nabi SAW dan kisah-kisah yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan betapa pentingnya kita ini supaya tidak tenggelam dalam angan-angan di dunia ni, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahuma fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.